Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama pada malam yang penuh dengan keberkatan ini kita mulakan pembacaan kitab sirah kita dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh kaum qarabahnya, dan tidak ketinggalan juga kepada seluruh sahabat handainya, dan juga kepada orang-orang yang sangat disayangi oleh kita dan mereka sangat menyayangi kita, tetapi mereka sudah pun pergi meninggalkan kita, yang mungkin terdiri pada kalangan ibu ataupun bapa kita, tuan-tuan guru kita, sanak saudara kita, dan juga kepada seluruh ahli qaryah yang sudah pun pergi mendahului kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan mengampuni kita semua. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan mereka dan juga urusan kita, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka dan membangunkan kita sebaris daripada kalangan golongan salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syahadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan ianya mudah, dan engkaulah yang menjadikan perkara yang sukar jika engkau hendaki dengan kemudahan. Yang saya hormati pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, para asatiz wa asatizah, seterusnya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum ibu dan kaum bapa yang saya hormati dan kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat meneruskan lagi pembacaan kitab kita, iaitu Fiqhus Sirah, yang ditulis, yang dikarang oleh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang mana saya difahamkan kita telah sampai kepada muka surat 21. Betul Betul Okey. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita disibukkan dengan pelbagai kesibukan urusan seharian kita, walaupun kita dikekang dengan pelbagai kekangan urusan demi urusan, walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian demi ujian, tetapi kita masih lagi dapat memberikan keutamaan daripada sekalian perkara-perkara yang utama. Tidak ada satu perkara yang lebih utama selain daripada kita mengutamakan perkara yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita baru saja selesai menunaikan satu kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitu menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian seterusnya kita meletakkan diri kita di dalam satu lagi kefarduan, iaitulah kefarduan menuntut ilmu. Dan alhamdulillah pada malam ini, iaitu sempena dengan di mana kita di mana-mana sahaja kita akan lihat masyarakat akan menyambut satu sambutan yang dinamakan sebagai sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah merupakan salah satu daripada perkara yang sangat utama dan salah satu daripada perkara yang mana ianya adalah merupakan perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, perhimpunan untuk kita bersalawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ia sebenarnya adalah merupakan satu tuntutan, yang mana tuntutan itu bukannya datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ianya juga bukan datang daripada iaitu para alim ulama dan juga salafus salih, tetapi ia adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan bahawa ada 42 keuntungan, ada 42 kebaikan apabila seseorang itu bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya iaitu salah satu daripada 42 keutamaan, 42 kehebatan bersalawat itu, beliau mengatakan bahawa bersalawat itu ia adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam firman-Nya, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, iaitu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini nak gambarkan kepada kita bahawa bersalawat ini merupakan satu perkara yang sangat utama. Maka sebab itu kalau kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ar-rajulu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan fil majlisi ajra anhu ma kana fi dhalika majlis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu bersalawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak sekali di dalam sesebuah majlis, maka ia telah mencukupkan sepanjang ia berada di dalam majlis itu akan diberkati oleh Allah dan ia akan mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah, malahan disertakan dengan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kita pada malam ini kita sedang mengkaji, kita sedang cuba menelusuri, kita sedang cuba untuk kita mendalami tentang kepribadian unggul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Maka sebab itu apabila kita nak menelusuri akan iaitu susuk tubuh yang sangat unggul, yang sangat hebat ini, tuan-tuan sekalian, maka kita sangat digalakkan untuk kita mendekatkan diri kita, menzahirkan perasaan cinta dan sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu dengan kita memperbanyakkan salawat dan salam
ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan bahawa setiap sekali kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat, iaitu 10 tingkatan darjat. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Bayangkan tuan-tuan sekalian, bukan itu sahaja, malahan disebut lagi bahawa apabila kita bersalawat dengan satu salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat 10 catatan kebaikan. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan di samping itu juga, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengatakan bahawa iaitu barang siapa yang bersalawat dengan sekali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan 10 dosa dan juga 10 keburukan. Masya-Allah. Bayangkan tuan-tuan sekalian, kita ni tuan-tuan sekalian manusia yang tidak lepas daripada pelbagai kekurangan. Kita ini mudah sangat melakukan pelbagai kesilapan. Kita ini adalah manusia yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu bani adam khata'un. Setiap anak Adam ni semua pendosa belaka. Kita semua ni semuanya adalah merupakan orang yang terdedah dengan pelbagai kelemahan. Maka sebab itulah salah satu daripada cara untuk kita nak gugurkan dosa-dosa, lalu ulama kata iaitulah dosa-dosa kecil yang kita lakukan akan gugur. Salah satu daripada caranya ialah dengan kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan kehebatan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga, iaitu dengan salawat ini juga adalah menjadi prasyarat untuk kita diampunkan dosa oleh Allah dan malahan ditutupkan aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana muslimin dan muslimat, kita ni sebenarnya bukannya baik sangat. Kita ni nampak aja soleh, tetapi sebenarnya kita ni bukan soleh sangat. Tetapi kita ni nampak baik disebabkan kerana Allah tutup aib kita. Sebenarnya kita ni, semua orang daripada kalangan kita ni ada sisi-sisi gelap kita. Ada benda-benda yang yang tak baik. Kadang-kadang mungkin ibu dan bapa kita sahaja yang tahu. Dan kadang-kadang ada perkara yang tak baik pada diri kita ni, iaitu suami atau isteri kita aja yang tahu. Tetapi mengapa kita keburukan kita itu tidak dinampakkan kepada sahabat-sahabat kita, tidak dinampakkan iaitu kepada ahli masyarakat yang kita hidup di dalamnya? Tak lain dan tak bukan adalah disebabkan kerana Allah pelihara aib kita, Allah tutup aib kita. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, salah satu daripada sebab iaitu salah satu daripada cara supaya aib kita ini terus ditutup oleh Allah, kata di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, perbanyakkanlah salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malahan salawat ini juga senilai dengan sedekah. Mungkin kadang-kala kita ini agak sukar untuk kita bersedekah, dan kadang-kala kita nak bersedekah tetapi kita tidak dikurniakan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyakkanlah salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya nilai salawat itu adalah sama nilai seolah-olah kita telah melaksanakan ibadah sedekah. Masya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, beberapa tempat saya pergi di mana mereka melaksanakan iaitu bersalawat secara beramai-ramai. Alhamdulillah, sempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi ada daripada kalangan kita ni bersalawat, kadang-kadang kita tak bersalawat seperti mana salawat yang sepatutnya. Ya, di mana tuan-tuan sekalian, di dalam sebuah kitab yang ditulis, ya, iaitu di dalam kitab Safinatun Najah, syarahnya iaitu Misbahud Duja, beliau mengatakan bahawa apabila kita nak bersalawat, salawatlah seperti mana kaedah-kaedah bersalawat yang telah ditetapkan. Ya, saya sangat risau tuan-tuan sekalian. Ya, kita rasakan bahawa kita telah pun bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya sangat khawatir salawat kita tak sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok, ini contoh saja tuan-tuan sekalian. Ya, sebelum kita nak masuk kitab kita, iaitu kita ambil salawat yang paling pendek sekali, iaitulah ya, Allahumma salli ala Muhammad. Di mana tuan-tuan sekalian, ya, di dalam kita bersalawat ini kita kena jaga. Ada kaedah bersalawat tersebut. Apa dia? Ditulis di dalam kitab Misbahud Duja, dia kata ada, ya, iaitu 4 tasydid, syiddah yang perlu kita jaga apabila kita bersalawat. Iaitu yang pertama dia kata alal lam, iaitu di atas lam. Allah, ya, jangan kita kadang-kadang ni pakat nak laju je, ya, iaitu di atas lam, ya, iaitu Allah, ya, kita letakkan lidah kita di atas langit-langit kita, Allah, ya, Allah. Kemudian di atas mim, ya, iaitu humma, ya, Allahumma, ya. Kemudian di atas alal lam, iaitu di atas lam ada syiddah lagi, salli, maknanya Allahumma salli. Kemudian ala di atas ha satu lagi, di atas alal mim satu lagi. Apa dia? Muhammad, ya, atas mim Muhammad, yang mana seringkali, ya, saya dengar lah, tak tahulah kalau pendengaran saya ni tak betul, di mana apabila kita, ya, bersalawat sallallahu ala Muhammad, syok, sedap, ya, bunyi dia sedap, tapi tak menepati kaedah, ya. Sebab tuan-tuan sekalian, mim ha, mim dal, tidak ada huruf mat di situ. Mengapa kita perlu panjangkan dia menjadi Muhammad? Dia bukan mim ha, mim alif dal, tidak ada alif di situ. Dia mim ha, mim dal. Jadi tuan-tuan sekalian, ini yang kadang-kala, ya, dengar daripada sudut melodi dia best, tapi tak menepati kaedah dia. Jadi bila kita sebut nama tak betul, ya, kita sebut nama Nabi Muhammad tak betul, macam mana nak sampai kepada tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Jadi ini yang kita risau ni. Jadi tolong ni, di dalam kita bersalawat, ya, di mana kita kena jaga betul-betul dia mim ha, mim dal. Di atas mim itu ada syiddah, ada, ya, iaitu tasydid, ya, Muhammad, ya, iaitu, ya, hendaklah kita sebut dengan cara yang betul. Ya, sama jugalah saya biasa dengar, iaitu kita memberi salam, ya, di mana kita cuba nak, ya, salam tersebut dimelayukan ikut kaedah Melayu. Assalamualaikum, ya, di mana
tidak ada kum di situ, di mana kaf mim sahaja di situ. Masya Allah. Begitu juga tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat tasydid atau syiddah ini juga kita perlu jaga waktu kita tahiyyah. Waktu kita solat, di dalam solat iaitu ada tahiyyah, di mana kalau di dalam kitab tersebut juga mengatakan bahawa wajib kita jaga tasydid atau syiddah waktu tahiyyat itu ada 21 tempat. Ada 21 tempat, tapi malam ni bukanlah kita nak belajar itu, hanya sekadar sebagai lontaran kita, sebab di mana-mana kita akan sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kadang-kadang tak menepati kita bersalawat. Ini hanya sekadar sedikit saja contoh di dalam tahiyyah kita itu, di mana tuan-tuan sekalian contoh di atas ta atta di atas ta tu dah ada syiddah. At-tahiyyah, di atas ya itu ada lagi satu syiddah, kena jaga. At-tahiyyatu. Jadi ada 21 semua. Jadi tolong saya risau nanti sebab perkara ini tuan-tuan sekalian, di dalam bahasa Arab apabila kita gugurkan walau satu baris sahaja, walau satu syiddah sahaja, dia akan menukar iaitu kepada makna dan kepada maksud yang berbeza yang lain tuan-tuan sekalian. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dulu sebagai sedikit muqaddimah kita sempena kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ni tuan-tuan sekalian kita akan sambung iaitu pembacaan kitab kita, di mana Asy-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau telah pun mengatakan kepada kita, beliau telah memuatkan di dalam buku sirahnya supaya kita semua mengetahui bahawa pembelajaran sirah ini dia sebenarnya bukan direka-reka, ia bukannya datang daripada idea iaitu para ulama, tetapi sebenarnya ia ada sumber-sumber ambilannya. Jadi apakah dia sumber-sumber ambilan bagi sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan sekalian, ia adalah merupakan tuan-tuan sekalian apa yang disebut oleh ahli-ahli falsafah, di mana apabila mereka melihat susuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, lalu mereka mengatakan bahawa Muhammad al-Bashar laisa kal-bashar. Dikata Muhammad itu ia adalah manusia, tetapi ia bukan seperti mana manusia-manusia biasa. Masya Allah. Kita ni bila kita belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebenarnya kita sedang mengkaji iaitu susuk tubuh manusia yang sangat luar biasa, walaupun ianya adalah manusia sama seperti mana kita, tetapi sebenarnya ia sangat berbeza dengan kita. Sebab itu ahli falsafah mengatakan bahawa Muhammad al-Bashar, Muhammad itu manusia. Sebab itu tak betul kalau sekiranya kita katakan bahawa iaitu Nabi Muhammad itu sama je dengan kita. Kita makan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga makan. Dia tidur, kita juga tidur. Dia kahwin, kita juga kahwin. Kan sama dah. Sebab itu disebut laisa kal bashar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu walaupun dia manusia, tetapi dia tidak sama seperti mana manusia-manusia biasa. Sebab itu kalau kita tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri
ya, iaitu menyatakan tentang kepribadian diri dia, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ana Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdil Muttalib, inna Allah khalaqal khalqa thumma ja'alahum firqatain faja'alani fi khairihim firqah ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا ونفسا. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa aku ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah telah menjadikan makhluk yang ada di dalam alam ini. Kemudian Allah telah membahagikan makhluk ini kepada dua golongan. Maka Allah telah menjadikan aku daripada golongan yang paling terbaik. Kemudian ia telah menjadikan ada berbagai-bagai kabilah. Maka Allah telah jadikan aku daripada kabilah yang paling terbaik. Kemudian Allah telah menjadikan banyak rumah-rumah. Maka sesungguhnya aku adalah daripada rumah yang paling terbaik, dan sesungguhnya aku adalah orang yang paling terbaik. Jadi apabila kita mengkaji sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sebenarnya tuan-tuan sekalian, kita sedang mengkaji Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim itu dia adalah merupakan himpunan daripada firman-firman Allah, lalu penterjemah kepada himpunan firman-firman Allah itu secara realistik, iaitulah tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Lalu tuan-tuan sekalian, bagaimana kita nak faham akan firman Allah itu, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu? Maka Allah turunkan iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menterjemah apa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat, baginda Rasulullah SAW itu disebut oleh Allah sebagai apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa sahaja yang disandarkan kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata di ulama, hadis sebut, dia kata ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang disandarkan, yang dikaitkan dengan tubuh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ucapan dia qaulan atau fi'lan, sama ada ucapan dia qaulan, sama ada fi'lan perbuatan, atau taqriran ataupun takrir, iaitu perakuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sifatan ataupun sifat tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya bukan terbit daripada hawa nafsunya, tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu penulis menyatakan bahawa bila kita belajar sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sumber pertama sirah baginda Rasulullah SAW itu, yang pertama ialah kitabullah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita akan mempelajari, kita akan dapat memahami, kita akan dapat mengetahui, iaitu tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melalui tuan-tuan sekalian
pendedahan demi pendedahan yang terdapat di dalam kitab Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Penulis mengatakan bahawa, dia kata apa dia? Berhubung dengan sumber-sumber sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehlah kita bahagikan seperti berikut. Yang pertama, dia kata Kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Ianya merupakan sumber utama untuk memahami garis-garis kasar penghidupan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan malahan kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, iaitu melalui Al-Quranul Karim ini juga kita akan dapat iaitu mengetahui bagaimana kisah demi kisah umat-umat yang terdahulu, tuan-tuan sekalian, di mana bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah pun iaitu lakukan terhadap umat-umat sebelum ini, tuan-tuan sekalian. Seperti mana kalau kita lihat iaitu kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga tuan-tuan sekalian iaitu kepada kaum Ad, dan juga kepada kaum Thamud, tuan-tuan sekalian, dan juga kepada pelbagai kaum demi kaum yang sebelum ini, tuan-tuan sekalian. Semuanya dirakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Cuba kita tengok. Dia kata pendedahan sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran melalui salah satu daripada aliran berikut. Yang pertama, iaitu di dalam memaparkan beberapa bahagian dari penghidupan baginda. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak ambil contoh. Kalau dilihat di sini ialah berkaitan dengan soal peperangan, di mana tuan-tuan sekalian di dalam Al-Quranul Karim disebutkan tentang soal berlakunya peperangan demi peperangan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut di sini, iaitu seperti mana contoh peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, ataupun juga dikenali sebagai peperangan Al-Ahzab. Juga seperti kisah perkahwinan baginda Rasulullah SAW dengan Zainab bin Jahsy. Seperti mana contoh kalau kita tengok, iaitu peperangan Badar ini kita ambil contoh. Peperangan Badar ini, tuan-tuan sekalian, ianya berlaku iaitu setahun selepas berlakunya peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah SAW berhijrah, tuan-tuan sekalian, ketika usia 53 tahun. Waktu usia baginda Rasulullah SAW 53 tahun, iaitu 14 tahun selepas daripada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya berlaku pada hari Isnin 8 Rabiul Awal. Lalu tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinatul Munawwarah. Lalu tuan-tuan sekalian, ni kita cuba nak tengok sedikit, sebab tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, daripada diri beliau ini munculnya pelbagai syariat demi syariat, pelbagai hukum demi hukum. Contoh, waktu baginda Rasulullah SAW berhijrah pada tahun 14 iaitu 14 tahun daripada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika usia 53 tahun. Di dalam perjalanan beliau berpindah daripada kota Mekah ke kota Madinatul Munawwarah itu, tuan-tuan sekalian, beliau telah singgah ke satu perkampungan yang dinamakan sebagai perkampungan Bani Salim, di mana tuan-tuan sekalian, apabila sampai ke perkampungan Bani Salim itu, lalu Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan solat Jumaat. Itulah dia solat Jumaat yang pertama sekali di dalam sejarah
pensyariatan solat Jumaat. Jadi tuan-tuan sekalian, dan itulah juga khutbah yang pertama sekali di dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah tu, dia singgah sat dekat perkampungan Bani Salim. Sampai di situ tuan-tuan sekalian, kebetulan hari Jumaat, dan Allah perintahkan iaitu supaya menunaikan solat Jumaat, dan di mana itulah solat Jumaat yang pertama sekali dalam sejarah, dan itulah juga khutbah yang pertama sekali, khutbah Jumaat yang pertama sekali. Dan di situ juga tuan-tuan sekalian adalah merupakan pensyariatan azan yang pertama sekali. Ni di mana kita sebelum solat Jumaat kan ada azan kan? Di mana itulah dia pensyariatan yang pertama, azan, tuan-tuan sekalian. Dan malahan jika kita tengok lagi di mana apabila baginda Rasulullah SAW sampai sahaja daripada kota Mekah ke kota Madinatul Munawwarah, sampai saja ke kota Madinatul Munawwarah, tuan-tuan sekalian, Rasulullah SAW melihat iaitu orang-orang Yahudi, mereka melaksanakan ibadah puasa. Lalu baginda Rasulullah SAW bertanya, apakah ibadah yang mereka lakukan itu? Lalu orang-orang Yahudi berkata, iaitu sempena dengan 10 Muharram, maka pada tanggal inilah dia kata Nabi kami, iaitu Nabi Musa, telah diselamatkan oleh Allah daripada iaitu Firaun, la'natullahi alaih. Lalu dia kata sebagai tanda bahawa kami mensyukuri di atas selamatnya kaum Bani Israel dan juga Nabi Musa alaihissalam, lalu kami menunaikan puasa. Lalu Rasulullah SAW pun melaksanakan puasa, tetapi membedakan puasa iaitu puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puasa orang-orang Yahudi. Lalu baginda Rasulullah SAW pun melaksanakan ibadat puasa iaitu pada hari Tasu'a dan juga pada hari Ashura, iaitu pada 9 dan 10. Itulah dia puasa Ashura yang pertama sekali yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sedikit. Kemudian setahun selepas berhijrah, di mana ketika usia baginda Rasulullah SAW 54 tahun, iaitu 15 tahun selepas perlantikan baginda menjadi Rasul, iaitu bermakna pada 2 hijrah, di mana berlakulah peperangan yang pertama di dalam Islam, tuan-tuan sekalian, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-tuan sekalian, di dalam surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahawa sesungguhnya Allah telah menolong kamu di dalam peperangan Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah, padahal kamu dalam keadaan yang sangat sedikit. Di sinilah tuan-tuan sekalian bermulanya pensyariatan perang. Sebelum ni tak ada turun ayat berkaitan dengan soal qital ni, soal perang ni. Tetapi di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 turun iaitu tuan-tuan sekalian firman Allah, kutiba alaikumul qital, iaitu difardukan ke atas kamu al-qital, iaitu berperang. Jadi nampak, sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita belajar tuan-tuan sekalian sirah baginda Rasulullah SAW, seperti mana contoh penulis mengatakan bahawa iaitu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada kaitan dengan Al-Quranul Karim, maka seperti mana contoh dia ambil peperangan Badar, di mana Rasulullah SAW sebelum ini dia tidak pun berperang.
walaupun beliau telah diinaya, walaupun beliau telah pun dizalimi dengan pelbagai kezaliman, tetapi beliau tidak melakukan peperangan. Bila waktu berlaku peperangan? Bila turunnya firman Allah, iaitu kutiba alaikumul qital, iaitu telah difardukan ke atas kamu wahai Muhammad, apa dia? Al-qital, peperangan. Maka barulah tuan-tuan sekalian berlakunya perang Badar, yang mana ianya berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan, di mana tuan-tuan sekalian di dalam peperangan tersebut, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan, iaitu keadaan umat Islam waktu itu adalah terlalu wa antum adillah, iaitu kamu dalam keadaan lemah, kamu dalam keadaan yang sangat sedikit, di mana jumlah yang disebut di dalam kitab sirah tuan-tuan sekalian, iaitu tentera Islam seramai 313, masya-Allah. Manakala yang nak diperanginya iaitu tentera kafir musyrikin, iaitu berjumlah berapa tuan-tuan sekalian? Iaitu berjumlah 1000 orang. Jadi kalau kita lihat peperangan secara konvensional ini, dia lagi ramai, biasanya lagi mudah menang, sebab dia menggunakan iaitu tenaga berperang secara berhadapan, berperang secara bersemuka, pedang bertemu pedang, tombak bertemu tombak, panah bertemu panah. Dia bukan macam peperangan yang ada pada hari ini, picit Swiss saja tuan-tuan sekalian, di Amerika, lalu bom itu akan meletup di Kuala Lumpur tuan-tuan sekalian hari ini. Kalau dulu tuan-tuan sekalian tak. Jadi kalau ikut hukum akal dia tuan-tuan sekalian, sudah tentulah jumlah yang lebih ramai akan dapat memenangi peperangan tersebut. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ingat sedikit, ni sedikit lagi tuan-tuan sekalian, ni bila kita belajar sejarah ni kita ambil sedikit. Pada 2 hijrah itu juga tuan-tuan sekalian, bukan sekadar 2 hijrah ini berlaku peperangan Badar, tetapi tuan-tuan sekalian, pada 2 hijrah itulah juga tuan-tuan sekalian Abu Jahal mati, terbunuh di dalam peperangan Badar itu tuan-tuan sekalian. Dan pada 2 hijrah itu juga tuan-tuan sekalian, sejarahnya apa dia? Yang tuan-tuan ingat, iaitu berlakunya pensyariatan puasa di dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena ingat bila sebut tuan-tuan sekalian pensyariatan puasa, bilakah bermulanya sejarah berlakunya pensyariatan puasa? Ianya berlaku iaitu pada 2 hijrah, selepas daripada berlakunya peperangan Badar Kubra. Dan kemudian tuan-tuan sekalian, pada 2 hijrah juga tuan-tuan sekalian telah disyariatkan satu lagi. Apa dia? Iaitu zakat fitrah dan juga zakat harta. Bila orang tanya, bila bermula sejarah pensyariatan zakat fitrah dan juga zakat harta, dan bila bermulanya pensyariatan menyambut hari raya puasa. Bila tuan-tuan sekalian sambut hari raya puasa pada 2 hijrah tuan-tuan sekalian, bersamaan dengan 15 tahun kerasulan Nabi Muhammad SAW, ketika usia baginda Rasulullah SAW 54 tahun, masya-Allah. Kemudian kita tengok pula penulis sebut, iaitu peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini tuan-tuan sekalian, kalau 2 hijrah peperangan Badar, 3 hijrah setahun lepas pada tu, iaitu
ketika usia baginda Rasulullah SAW 55 tahun. Usia baginda Rasulullah SAW 55 tahun, iaitu tahun ke-16 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian, ya, di mana berlakunya satu lagi peperangan, iaitu dinamakan sebagai peperangan Uhud. Jadi bagaimana peperangan Uhud ini, dia agak panjang sedikit, tuan-tuan sekalian. Dalam bulan akan datang saya akan ceritakan, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku, di mana, tuan-tuan sekalian, antaranya ialah mimpi yang mana baginda Rasulullah SAW sebelum berlakunya peristiwa peperangan Uhud itu, Allah turunkan salah satu daripada mukjizat dia, mukjizat mimpi baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW ni, tuan-tuan sekalian, mimpi dia juga adalah merupakan mukjizat. Kita ni kalau mimpi, tuan-tuan sekalian, pakat mainan tidur je lah. Tapi ni mimpi, di mana baginda Rasulullah SAW di dalam mimpi tersebut, apa dia, iaitu baginda telah menyembelih lembu, lalu beliau telah melihat pedangnya yang biasa digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang di dalam peperangan Badar itu telah berlubang, dan di samping itu beliau telah melihat baju besinya dalam keadaan ketat. Apakah maksudnya? InsyaAllah bulan depan lah, tuan-tuan sekalian, boleh. Jadi saya akan sambung nanti pada siri-siri kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, saya fikir cukuplah sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum nak berakhir, seperti mana biasa, tuan-tuan sekalian, untuk survival Mahat Tahfiz saya, untuk sustainable Mahat Tahfiz saya, tuan-tuan sekalian, jadi saya ada bawa lah bersama-sama dengan saya, kalau sekiranya ada daripada kalangan tuan-tuan ingin membantu membeli dan di samping menyumbang untuk Mahat Tahfiz, di mana ada ayam kampung pun ada. Kebetulan pagi tadi saya sembelih, di mana, tuan-tuan sekalian, setiap minggu saya akan melakukan penyembelihan. Hari ini saya sembelih tak banyak. Biasanya setiap minggu saya akan sembelih lebih kurang dalam 150 ekor. Jadi hari ini saya sembelih sedikit aja, lebih kurang dalam 100 ekor. Berbetulan hari Jumaat, tuan-tuan sekalian, tak sempat, waktu agak pendek, jadi hanya 100 ekor sahaja. Jadi ada masih lagi, ada berbaki sedikit lagi, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau siapa berminat, bolehlah dapatkan. Dan di samping ada pelbagai lagi lah, telur masin, telur mentah, telur itik mentah kalau sekiranya nak buat gulai lemak ke apa sebagainya, jadi pun ada, insyaAllah. Jadi saya fikir itu sahaja yang dapat saya sampaikan. Ada tak sebarang pertanyaan? Sila, tafadhal. Baik, kalau tak ada, saya rasa itu sahaja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma' wa 'amalin la yurfa'. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.